Nabi Musa kan, Nabi Musa kan pukul orang, ya, lepas pukul orang dia lari pergi kampung Nabi Syuaib kan, Madian tu kampung Nabi Syuaib. Berapa tahun Nabi Musa duduk kampung Nabi Syuaib? 10 tahun. Pasal masa dia pergi umur 30, masa dia balik umur 40, baru dia layak jadi Nabi. Masa dia dalam perjalanan balik ke Mesir, dia nak balik ke Memphis. Kairo tak ada masa tu. Nama bandar besar dia Memphis kat US tu. Itu nama daripada zaman Mesir kuno. Memphis. Macam Jordan, nama apa kita panggil? Aman dekat Jordan tu. Apa nama asal dia? Apa ni, Datuk? Apa nama asal Aman? California. Tu kampung Ustaz. Tu Ustaz punya kampung. Okey, tak apa. Philadelphia. Pernah dengar tak? Ya, Philadelphia. Perempuan pun sebahagian belajar kat Philadelphia dulu, ya. Ada Ustaz tengok gambar dalam Facebook kan, gambar, ya. Apa ni, Philadelphia, I was here, dia tulis situ, ya. Jadi apa kita panggil, ya, Philadelphia tu nama lama bagi Amman, Jordan. Kebanyakan nama-nama ni adalah nama Greek dan Latin kebanyakannya. Dan orang putih ambil lah, US ambil apa semua kan, dia letak nama-nama ni, ya. Asalnya nama-nama tu dekat Mesir, dekat apa ni, Timur Tengah, ya, Philadelphia tu. Jadi dalam perjalanan Nabi Musa nak balik ke Memphis, ya, maka dia dilantik menjadi rasul. Pasal sejuk malam, ya, lepas tu kan sejuk kan, lepas tu Nabi Musa nampak api. Inni anastu naran, sesungguhnya aku melihat api dan aku gembira. Pasal apa tak sebut inni ra'aitu naran? Kalau kita belajar bahasa Arab, perempuan belajar bahasa Arab, ra'aitu mana aku melihat. Tapi melihat. Tapi kalau anas tu melihat dengan gembira. Ada makna gembira kat situ. Sebab bila Allah guna lain perkataan, mesti maknanya lain. Ya, ada persamaan tapi mesti ada tambahan. Pasal apa Allah tak kata ra'aitu? Ya, Allah kata anas tu. Pasal dia kan tengah sejuk, ya. Dalam malam gelap, angin kuat, apa ni, kawasan padang pasir. Ya. Tiba-tiba nampak api. Itu yang ini Anas Tunaran tu. Tapi keluarga dia tak nampak api tu. Yang nampak ialah Nabi Musa seorang je. Pasal Allah nak Nabi Musa seorang. Pasal Allah nak lantik dia jadi rasul. Ya, itu dalam surah Toha tu, ya, awal surah Toha kita ada cerita. Jadi maknanya nak bagi tahu, bila dia dilantik menjadi rasul mesti ada perintah. Ya, cuma Datuk tadi mungkin betul. Mana peringkat awal Nabi Musa dapat suhuf. Pasal Nabi Musa memang dapat kitab Suhuf Ibrahim wa Musa, memang ada, ya. Jadi kata para ulama, kemungkinan yang mula-mula Nabi Musa dapat, walaupun bukan Taurat, sebab Taurat tu dapat sekaligus, betul lah, Datuk ada point, betul, dia dapat suhuf. Pasal nak pergi jumpa dengan Firaun, dia kena ada dokumen, dia kena ada something yang dia kena, ya, untuk sembahyang, untuk mesti ada punya, ya. Jadi oleh kerana tu mungkin yang peringkat awal suhuf. Nanti kemudian, ya, setelah menyeberang apa ni, the Great Bitter Lake, tasik besar tu, barulah turunnya Taurat. Kan Nabi Musa pergi 40 hari. Ya, Nabi Musa tinggalkan Bani Israel bersama Nabi Harun, dan Bani Israel melakukan satu kesalahan besar, namanya ialah menyembah ittakhazu ijlan. Ya, mereka mengambil ijlan tu ialah anak lembu. Ya, sebagai ilahan, sebagai sembahan. Itu yang mereka terpaksa bertaubat, ya, dengan membunuh diri. Dulu nak taubat bunuh diri. Sama ada kita bunuh diri sendiri ataupun kita saling berbunuh antara satu sama lain. Itu zaman Nabi Musa. Ya, dan Allah telah ringankan apa ni, proses mekanisme taubat ataupun minta ampun tu, ya, dengan cara macam sekarang lah, ya, dengan zaman Nabi kita senang. Ya. Benci, tinggalkan sungguh-sungguh, ya, dan tak mau mengulangi perkara yang sama. Itu taubat kita. Okey, clear, ya. Ada soalan sekarang ni, perempuan? Ada soalan? Diam tu makna faham, ya. Pasal Ustaz sangka baik, Ustaz suka sangka baik, ya. Nampaknya diam, tak ada yang menangis, tak ada yang menjerit kan, maknanya faham lah tu. Ya, kalau tak faham kan, kan menjerit-jerit kan, tak faham, ya. Ni faham lah tu. Okey, ya, clear. Okey, selesai di situ. Jadi tahun yang ke-11, satu rombongan Khazraj datang buat haji. Nabi jalankan misi dakwah macam biasa. Rasulullah jumpa dengan rombongan ini, dan rombongan ini, ya, ada ni tokoh-tokoh hebat ni, ya. Mereka ialah As'ad bin Zurarah. Inilah grup pertama yang beriman nanti.
Ya, grup pertama daripada Madinah yang beriman. As'ad bin Zurarah ni tok pengulu. Dia tok pengulu. Ya. Jadi beliau tok pengulu dan beliaulah nanti yang ajak Nabi datang ke Madinah, ya, dan nanti Nabi beli tanah untuk buat Masjid Nabawi tu di tanah kepunyaan orang kampung As'ad ni. Ya, ada 2 orang anak yatim, tapi anak yatim yang kaya. Ya, jadi akhirnya mereka nak bagi kepada Nabi, tapi Nabi tak nak terima secara percuma, Nabi nak bayar. Kerana benda yang dapat secara free ni, ya, easy come easy go. Tapi kalau susah nak dapat kan, macam tu lah. Macam kita lah, kita katalah ya, kita ni suka dengan seorang budak perempuan tu, kita jatuh hati dengan dia. Masa minggu orientasi kita dah jatuh hati dengan dia. Tahun pertama kita try tak dapat, tahun 2 tak dapat, tahun 3 dah mula ada nampak bibit-bibit tu dah mula dah. Tahun 4 pun masih berat lagi. Masa convocation baru dia kenalkan kita dengan bapak dia. Maknanya tu dah, ya, makin cerah lah. Kita nak dapatkan itu susah, so kita akan jaga tatang dia macam menatang minyak yang penuh. Tapi kalau masa minggu orientasi, ya, kita tanya, you dah ada belum? Kalau I boleh nak kata. Kalau macam tu senang sangat. Ya, maksudnya benda yang susah nak dapat, cuba kita tengok kan, ya. Macam siapa, Salman Al-Farisi, dia nak dapat Islam tu, dia masuk agama Majusi, masuk Kristian kan, belajar agama Yahudi, last sekali baru masuk Islam. Sebab tu dia punya iman tu hebat, pasal dia, ya, dia punya perjalanan tu hebat. Jadi macam itulah kita juga kan, nak dapatkan sesuatu susah, payah. Nak jadi chartered accountant tu payah, nak jadi professional engineer payah, ya. Jadi oleh kerana tu bila kita dapat tu kita jaga sungguh. Tapi jangan jaga sungguh sampai tak sembahyang, tak datang kelas, tak boleh lah, ya. Okey, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, ya, Rafi' bin Malik, ya, Qutbah bin Amir, ya, Uqbah bin Amir. Lain ya. Ni Qutbah, satu lagi Uqbah bin Amir. Jabir bin Abdullah. Ni paling popular Jabir ni. Ya, biasa kita dengar adalah hadis, ya. Daripada Jabir bin Abdullah. Jabir ni perawi hadis lah nanti. Ya, dia orang nombor 6 paling banyak riwayat hadis. Yang meriwayat hadis ada 7, nombor 6 tu Jabir. Ya, nombor 6 tu Jabir. Ya, ataupun nombor 7 tu Jabir. Pasal Jabir ni dia ada kawan baik dia. Ya, kawan baik ni maknanya pergi mana pun ikut. Kita jumpa dekat mana pun mesti ada kawan dia tu. Nama kawan dia Abu Sa'id Al-Khudri nama dia. Biasa kan? Jabir Abu Sa'id. Sebab dia memang kamcing lah, ya. Dia pergi mana-mana belajar sama-sama. Sebab tu sama-sama jadi perawi hadis. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri dengan Jabir bin Abdullah. Tambahlah sebelah tu Sa'id Al-Khudri. Itu cara ambil nota perempuan. Ustaz nak tengoklah perempuan ambil nota macam mana. Ya. Perempuan salin ke tak sebenarnya? Ya, ke lebih suka mendengar, kemudian nanti tengok balik, ya. Ambil nota nanti melalui, sebab tak tahu, masing-masing cara-cara sendirilah. Ya, dan perempuan pakai buku nota macam mana? Macam mana buat nota tu? Nasib baik pasal ada ni, tak usah tak boleh berjalan, ya. Kalau tidak mesti usah cek, ya. So nak tengok nota, ya. Kena beli apa kita panggil, ya, A4 size tu, ya. A4 size yang tepi dia ada marginal note. Bila kita ambil nota kan, yang penting kita letak kat marginal note. Itu cara kalau nak pelajar A lah. Tapi kalau perempuan nak B ataupun C, ustaz tak boleh paksa lah. Ya, kalau nak jadi pelajar A kena macam tu, ya. Lepas tu dia macam tu lah, ya. Dia ada pen merah, biru, hijau tu yang beli satu tu. Kejap merah, kejap hijau, ya. Kalau penting merah, kalau tak penting hijau, ya. Tu antara ciri-ciri pelajar cemerlang tu. Dia pakai, lepas tu dia pakai stabilo pula. Ya, sebab nak bagi stabil benda tu kena pakai stabilo. Baru dia boleh stabilize. Perempuan main-main dengan ustaz. Ya betul, ustaz cakap tu betul. Kalau tidak takkan nama dia stabilo, ya, sebab dia boleh stabilize kan nota kita tu. Nampak cantik merah, hijau kan. Bila kita buka tu menarik. Macam Quran kan, kita tandakan kan hijau, merah. Ya baru nampak benda tu, ya. Nampak kita usaha. Rasulullah bertanya, "Siapa kamu semua?" Mereka kata, "Kami daripada Khazraj." Kami ni Khazraj. Rasulullah kata, ini jiran orang Yahudi memang. Khazraj memang baik dengan Yahudi. Ya, mereka kata ya. Rasulullah kata, "Sudi tak kamu dengar ucapan aku?" Nabi ajak mereka pada Islam dan Nabi baca ayat Quran. Ya, jadi mereka boleh faham tak? Boleh. Sebab mereka orang Arab. Ya, dan bahasa Nabi itu bahasa paling fasih. Ya, jadi orang Yaman dia ada slang dia. Tapi dia boleh tak faham bahasa standard, dia boleh. Jadi sebab tu orang Madinah senang terima Islam. Pasal bila Nabi baca ayat Quran, dia faham.
Ya, dia faham, ya. Sebab itu orang Kristian Ortodok, ya, macam di Mesir, mereka senang nak terima Islam pasal mereka faham bahasa Arab. Sebab orang Mesir, ya, di gereja mereka khutbah dia punya Sunday sermon dia dalam Arabik. Ya, ada siaran langsung pula, ada channel. Macam kita tengok channel orang putih kan, ya. Dia hari Minggu tu dia ada live daripada gereja. Ya, yang haleluya tu kan, ya, kita dengar kan ayat dia ada live. Macam kita live sembahyang Jumaat lah, ada khutbah kan. Bangsa lain tak boleh marah, ya. Tapi di negara apa ni, Mesir, ya, ada khutbah Jumaat dan ada khutbah di gereja, ya, hari Jumaat dan hari Sabtu. Dia ada dua-dua, dia bagi peluang orang dengar, dan bahasa mereka bahasa yang fasih, ya. Sebab tu bila mereka dengar Quran, mereka boleh senang menghafal. Buktinya ialah cerita apa, filem kan, yang perempuan dah tengok lah, ya. Nama filem tu ialah Ayat-ayat Cinta. Cerita seorang Ustaz Fakhri yang belajar di Azhar, kemudian dia menyewa di satu bangunan, ya. Seorang budak perempuan tu jatuh hati dengan Ustaz Fakhri. Perempuan tu Kristian Ortodok. Apa perempuan tu buat? Dia hafal surah Maryam untuk sekadar menarik perhatian, bukan nak masuk Islam lagi, tapi sebab dia jatuh hati dengan Ustaz Fakhri tu, ya. Jadi akhirnya dia masuk Islam juga, ya. Kerana apa? Kerana dia Kristian Ortodok dan bahasa Arab tu adalah bahasa dia, ya. Tu dia punya kelebihan dia. Okey, ya. Dah tengok kan, ya, Ayat-ayat Cinta, cerita lama ni, ini bukan baru, ni dah 7-8 tahun yang lalu ni. Ataupun baca saja dia punya novel, boleh baca e-book dia saja, e-novel, carilah dekat internet, ya, bacalah. Sebab dia apa kita panggil novel dakwah, ya. Dia ada banyak perbincangan dakwah dalam tu. Ayat Quran dia ada, hadis ada, menarik, ya. Jadi Ayat Cinta tu antara apa kita panggil novel pertama yang dikarang oleh Ustaz apa nama dia, Habibur Rahman Ash-Shirazi, ya. Dia orang Jawa, ya. Habibur Rahman Ash-Shirazi, novelis, ya. Itu memang hebat lah, ya. Lepas tu barulah datang siri-siri lain macam Ketika Cinta Bertasbih kan, itu novel juga, lepas tu diangkat jadi filem, dan juga novel dakwah dia, ya. Kebanyakan tu novel dakwah, bagus cerita dia, ya. Baru kita tahu pada masa tu seorang perempuan sebelum dinikahi dia boleh bagi syarat,